والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. Jadi insyaAllah malam ni sebagai menggantikan tempat Al-Fadil Syekhna Ustaz Engku Fadil. Biasa dia akan bawa daripada buku Kekeliruan Umat. Cuma malam ni kita akan cerita tentang kekeliruan umat juga, cuma bukan daripada buku tersebut tetapi satu bahagian daripada masalah kekeliruan umat yang berkisar tentang perkara-perkara dalam bulan Muharram yang sering dituduhkan sebagai bid'ah ataupun dituduhkan sebagai amalan yang tidak ada asal usul, ataupun sering juga dituduhkan sebagai amalan-amalan yang berasal daripada Syiah. Sebab kita dah tak lama lagi, selang beberapa hari lagi kita akan masuk pada bulan Muharram. Yang mana dalam bulan Muharram ni ada beberapa peristiwa yang berlaku dalam bulan Muharram, dan ada beberapa sejarah tertentu yang berlaku dalam bulan Muharram, terutamanya pada hari ke-10 daripada bulan Muharram yang kita sebut sebagai hari Yaum Ashura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram ini. Ada beberapa peristiwa yang kita akan sebutkan sebentar lagi insya-Allah. Akan tetapi sebelum kita meluaskan lagi cerita tentang bulan Muharram ini dan perkara-perkara yang sering ditohmah dan dituduhkan terhadap amalan-amalan yang kita lakukan dalam bulan Muharram, maka kita tengok dulu beberapa kelebihan daripada bulan Muharram. Antaranya, yang pertama sekali, bulan Muharram ini Nabi SAW sebut sebagai Syahrullah, bulan Allah. Nabi SAW sebut, seperti mana hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, Nabi SAW sebut, inna afdalus siyam ba'da siyam Ramadan Syahrullahil Muharram. Sesungguhnya puasa yang paling terbaik bagi kalian setelah daripada puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bulan Ramadan. Ini Nabi memberi pengiktirafan Muharram sebagai bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang kedua juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi SAW menjelaskan pula bulan Muharram ini termasuk daripada bulan-bulan haram. Kata sebagai ulama, bulan-bulan haram ini adalah bulan di mana orang-orang Arab, kebiasaan pada mereka akan menghentikan aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral. Terutama sekali mereka akan menghentikan peperangan. Maka sebagai ulama, antaranya Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif sebut supaya dalam bulan Muharram ni supaya dikurangkan perlakuan-perlakuan daripada keingkaran dan juga menunjukkan seperti kita berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW sebut dalam satu riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW sebut bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menjadikan langit dan bumi menjadikan 12 bulan dalam kiraan 1 tahun. Kemudian 4 daripadanya arba'atun hurum, 4 daripadanya adalah bulan haram. Thalathatun mutawaliyat, 3 daripada bulan haram tersebut berada dalam keadaan bersambung-sambung, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah dan juga Muharram. Wa Syahrullahil Muharram. Dalam riwayat lain juga disebutkan lagi sekali, dia tegaskan lagi sekali bahawa Nabi SAW mengatakan bukan sahaja Muharram ini termasuk daripada bulan-bulan haram yang Allah Ta'ala muliakan, tetapi lagi sekali Nabi menegaskan bulan Muharram adalah bulan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang satu lagi daripada bulan haram ini adalah bulan Rajab, yang disebut sebagai Rajab Bani Mudhar. Dan ini antara kelebihan daripada bulan Muharram, terutama sekali pada hari yang ke-10, hari Ashura. Diriwayatkan ada beberapa perkara yang berlaku pada hari Ashura. Antaranya peristiwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam dan juga kaumnya Bani Israel daripada serangan tentera Fir'aun ataupun kepungan tentera Fir'aun. Mereka ni dikejar sehingga berada di tebing Laut Merah, dan Nabi Musa alaihissalam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka laut tersebut terbelah dan Nabi Musa alaihissalam
serta pengikutnya berjaya lari keluar daripada Mesir menuju ke Palestin. Manakala Fir'aun yang cuba mengikut daripada belakang, Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan di dalam Laut Merah. Seperti mana diriwayatkan juga oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebenarnya banyak dalam riwayat-riwayat lain pun ada, tetapi kita letakkan dulu riwayat-riwayat daripada Imam Bukhari supaya nanti tidak ada orang yang mentahmah kata ini kita ambil daripada hadis yang tak sahih dan sebagainya. Kita ambil hadis yang sahih dulu. Bahawa Imam Bukhari bawa riwayat yang mana Nabi SAW mendapati orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura, hari ke-10 daripada bulan Muharram. Kemudian Nabi SAW tanya, "Ma hadha?" Ada apa ni? Kenapa kamu puasa pada hari ini? Maka orang Yahudi menjawab, "Al-yawm yawm salih." Ini hari yang baik. Najiyallahu Musa min Fir'aun wa malaih. Ini hari yang baik yang mana Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Musa alaihissalam dan juga daripada Fir'aun dan bala tenteranya. Maka kerana itu orang Yahudi ketika Nabi SAW sampai di Madinah, mereka berpuasa untuk meraihkan hari ini, mengingat memperingati peristiwa ini. Maka apa sikap Nabi SAW bila mendengar perkhabaran kaum Yahudi ini? Alhamdulillah, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi dah tunjuk satu contoh yang baik buat kita. Nabi tidak seperti mana sebahagian daripada kita hari ini. Kadang-kadang bila kita bawakan satu khabar, tak sempat habis cerita pun lagi. Dia tanya, ni sahih ke tak? Ambil kat mana? Siapa cakap? Ada dalil tak? Nabi SAW bila dengar Yahudi sebut tu, Nabi kata kami yang lebih berhak puasa. Tanpa Nabi persoalkan Yahudi ni ambil mana cerita ni. Padahal jarak Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dengan Nabi Musa jauh. Sebab jarak Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dengan Nabi Isa sendiri pun 500 tahun. Dengan Nabi Musa tentu sudah lagi jauh. Tapi Nabi tak pertikaikan khabar bawa oleh orang Yahudi. Berbeza dengan sikap sebahagian orang hari ini, cuba-cuba menjadi jago, dapat saja satu-satu hadis, terus dihukumkan berbagai-bagai, walaupun dia sendiri tidak itqan, tidak ada satu benda yang kukuh untuk menghukumkan satu-satu status hadis. Jadi daripada pengetahuan yang sungguh cetek begitu, dengan mudahnya dia menyalahkan beberapa amalan yang orang lakukan dengan alasan Nabi tak buat. Kalau dia tengok balik hadis ni, Nabi SAW tadi puasa dengan sebab orang Yahudi puasa dulu. Orang Yahudi dulu buat, kemudian Nabi SAW berpuasa. Bukan sebab Nabi mengikuti kaum Yahudi, tapi Nabi SAW beritahu pada kaum Yahudi, kerana kami lebih berhak berpuasa berbandingkan kalian kerana hubungan yang ada di antara Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihissalam. Jadi ni antara kelebihan hari dalam bulan Muharram. Dan juga Nabi SAW sebut secara khusus, juga ada dalam riwayat Bukhari, dalam Muslim, dalam Tirmizi dan lain-lain, bahawa disebutkan kelebihan puasa Ashura, bahawa dia akan menghapuskan dosa-dosa yang telah berlalu daripada tahun sebelumnya. Puasa pada Yaum Ashura menghapuskan dosa-dosa pada tahun yang sebelumnya. Cuma sebahagian ulama memperincikan, termasuk daripada dosa-dosa yang diampunkan ini ialah dosa-dosa yang lazim yang kita buat, dosa-dosa kecil sepanjang hari dan sebagainya. Tetapi dosa-dosa yang bersabitan dengan manusia, tetap kita kena minta maaf kepada Tuhan punya badan. Tidaklah nanti bila kata tak apalah ustaz, kita belajar mengata kat kawan tu, nanti Ashura nanti kita puasa, ramai hilang dosa. Tak, bukan senang-senang boleh hilang dosa macam tu. Kalau tak seronok. Hari ni ngumpat orang tu, lusa cerita orang ni, tulat buat khianat ke orang tu, lepas tu jap-jap lagi sampai Ashura puasa, hilang semua dosa. Tak, bukan macam tu. Dosa yang bersabit dengan manusia lain, yang berkait dengan hak manusia lain, tetap kena kembalikan balik hak apa yang kita dah ambil daripada dia. Kalau kita pernah malukan dia ke apa, kita tetap kena minta maaf. Jadi itu antara kelebihan yang disebut dalam bulan Muharram. Dan dari peristiwa lain yang berlaku dalam bulan Muharram juga, antaranya salah satu peristiwa yang agak menyedihkan kita
Walaupun peristiwa ni cukup menjadi satu sejarah yang sangat besar di sisi orang-orang Syiah. Syiah ni satu puak, satu kelompok yang berpegang kepada kefahaman bahawa Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wa salamullah alaih lebih berhak untuk menjadi khalifah. Sebahagian daripada mereka sampai tahap mencerca Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa salamullah alaih, dan juga mencerca Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa salamullah alaih, dan juga kedua-dua puteri-puteri mereka, iaitu isteri-isteri Nabi SAW, Sayyidatuna Aisyah dan juga Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu anhunna wa salamu alaihinna. Tetapi kita ada juga sebahagian daripada mereka hanya mendahulukan, mereka mengatakan Sayyidina Ali lebih layak jadi khalifah, tapi mereka tidak mencerca kedua-dua orang sahabat Nabi yang paling besar, kedua-dua orang bapa mentua Nabi yang kita sebutkan tadi. Sebab itu kita secara zahirnya kita tidak boleh sekali-kali mengatakan Syiah kafir. Tak boleh sekali-kali secara umum, secara borong kita nak katakan orang Syiah kafir. Tak boleh. Akan tetapi kita tidak menafikan bahawa sebahagian daripada fahaman-fahaman yang ada dalam Syiah, kalau tidak diperhalusi dan diperbetulkan, dia boleh membawa kepada kekafiran. Seperti mana juga fahaman-fahaman yang lain. Sebagai contoh fahaman tajsim, fahaman yang meletakkan jisim pada Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan Allah sebagai makhluk. Kita tak katakan pelaku tajsim, ataupun kita sebut sebagai mujassimah. Sebagai contoh, orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala ada tangan, tapi tangan tak sama macam tangan makhluk. Ini orang yang menjisimkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak katakan dia kafir. Tetapi fahaman dia itu boleh menyebabkan dia jatuh dalam kekufuran. Itu ada beza sikap ahli sunnah wal jamaah dalam isu mengkafirkan ahli kiblah. Sama juga ke Syiah, kita tak kata Syiah kafir. Dan tujuan utama kadang-kadang sebahagian orang dia menuduhkan amalan-amalan yang dilakukan oleh umat Islam hari ini, terutama umat Islam Nusantara, dia kata ambil daripada Syiah secara halusnya, sebab dia nak kata umat Islam yang ada hari ini dah buat amalan-amalan daripada orang kafir. Sebab mereka mengkafirkan Syiah. Jadi sebab tu apa-apa sikit dia tuduh, ini Syiah, ini Syiah, ini Syiah. Walaupun kadang-kadang tidak ada bukti. Terutamanya amalan-amalan yang kita nak sebut dalam bulan Muharram, antara yang disebut oleh beberapa ulama kita, antara Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab Jam'ul Fawaid, ada cerita beberapa amalan dalam bulan Muharram ni yang kita akan sebut sekejap lagi, dan kita akan sebutkan kenapa tak menjadi masalah walaupun seseorang itu mengamalkan amalan tersebut meskipun tak ada hadis, meskipun tak ada surahan. Sebab ada dalil-dalil umum yang tidak bercanggah. Apa-apa ibadah yang menepati daripada dalil-dalil umum yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW, tidak menjadi masalah untuk diamalkan tanpa kita mengikatkan dia dengan kelebihan tertentu, ataupun tanpa kita mengikatkan dia dengan apa-apa. Tak jadi masalah pun. Tak jadi masalah pun untuk kita amalkan selagi mana dia ada dalil umum dan dia tidak bercanggah dengan kaedah-kaedah umum yang ada dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Peristiwa lah yang kita sebut tadi, sebab kita terangkan dulu kenapa masalah orang Syiah tadi yang kita sebutkan yang berlaku dalam bulan Muharram. Peristiwa yang agak sedih berlaku pada tahun 61 Hijrah, hari Jumaat, bersamaan dengan 10 Muharram, peristiwa terbunuhnya cucu Nabi SAW, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa salamullah alaih. Sayyidina Husain terbunuh di satu tempat yang sekarang ini dalam wilayah negara Iraq, namanya Karbala. Dan hadis-hadis banyak menerangkan tentang Nabi SAW sendiri telah menerima khabar akan terbunuhnya Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa salamullah alaih, dan Nabi mendapat isyarat bahawa dia akan terbunuh di Karbala. Antaranya disebutkan seperti mana yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Kathir dalam Bidayah wa Nihayah. Dalam kitab dia ambil hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dia, bahawa Nabi SAW pada satu hari didatangi oleh malaikat. Dan ketika malaikat datang ke rumah Nabi, ketika Nabi berada di rumah Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha wa salamu alaiha, salah seorang daripada isteri Nabi SAW,
Maka Nabi beritahu tahan pintu, yakni jangan bagi orang masuk. Sebab ada malaikat tengah datang pada Nabi SAW. Kemudian tiba-tiba Sayyidina Al-Husain masuk. Maka Nabi mendukung Sayyidina Al-Husain, sehingga malaikat yang datang dengan Nabi SAW ketika itu bertanyakan, adakah engkau menyayangi budak ini, yakni cucu engkau? Maka Nabi SAW menjawab, ya. Maka malaikat itu mengkhabarkan bahawa dia akan terbunuh, dia akibatkan kerana umat engkau. Maka malaikat tadi tanya lagi, apakah engkau nak tahu di mana dia akan terbunuh? Maka malaikat tadi bawakan sedikit tanah yang berwarna kemerah-merahan. Dalam setengah riwayat yang lain disebutkan, maka Nabi menghidunya dan mengetahui bahawa tanah ini di tempat yang bernama Karbala. Ini ada dalam kitab-kitab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Maka Nabi SAW selepas itu kata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu wasallallahu alaihi, sebab dia jumpa dengan Nabi SAW selepas daripada peristiwa ni, dia kata dia melihat mata Nabi SAW masih lagi ada kesan kemerah-merahan, yang ini daripada bekas-bekas tangisan. Jadi peristiwa ini Nabi SAW dapat tahu lebih awal, dan dia memang akan berlaku. Dan dalam Bidayah wa Nihayah juga Imam Ibn Katsir bawakan bagaimana Sayyidina Ali sendiri bila dia lalu dekat Iraq, dia singgah dekat Karbala ni, dekat dengan satu tempat di Karbala, dekat-dekat dengan ada beberapa pohon limau, disebut pokok Hanzal. Hanzal ni satu jenis limau, wallahu alam limau yang macam mana. Maka bila Sayyidina Ali berhenti dekat situ, dia tanya-tanya orang, apa nama tempat ni? Bila dia dapat tahu ini Karbala, maka Sayyidina Ali kata tempat ini karbun wa bala, tempat berlakunya bencana dan kesedihan. Maka Sayyidina Ali salat di situ, dan Sayyidina Ali beritahu akan terbunuh beberapa orang syuhada di sini, yang mereka itu syuhada-syuhada yang terbaik, walaupun bukan daripada kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini peristiwa yang berlaku juga dalam bulan Muharram, juga yang menjadikan umat Islam dalam memahami peristiwa ni terpecah pada 3 golongan. Satu golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini bahawa peristiwa Karbala adalah bahagian daripada janji Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan Sayyidina Al-Husain radhiyallahu taala anhu wa sallallahu alaihi. Dan ini ketetapan yang memang telah berlaku. Dan para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in bebas sebebas-bebasnya, tidak ada kaitan langsung dengan peristiwa ni. Maka kita tidak mencela, tidak merendahkan sesiapa pun daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita katakan mereka tidak ada kena-mengena dengan peristiwa ni. Kelompok manusia yang kedua yang terlibat, bila dia tengok peristiwa Karbala ni, dia bertukar angin dia jadi seorang yang sangat fanatik, taksub sangat dalam bersedih memperingati Sayyidina Al-Husain. Golongan Rafidah, golongan Syiah, sebahagian daripada golongan Syiah, sehingga mereka terbawa-bawa kepada emosi membenci sebahagian daripada sahabat-sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajma'in. Kelompok ketiga yang terlibat dengan peristiwa ni juga kelompok yang bermasalah. Mereka ni terdiri daripada kalangan pembunuh-pembunuh Sayyidina Al-Husain, orang-orang yang benci kepada ahli keluarga Nabi SAW, sehingga kan mereka ni langsung tak boleh dengar bila kita sebut tentang ahli keluarga Nabi SAW. Golongan yang dipanggil Nasibi ataupun Nawasib. Golongan ni hari ni ada, walaupun dia tidak secara rasmi guna nama Nasibi. Di zaman selepas pembunuhan Sayyidina Al-Husain, selepas pada pembunuhan Sayyidina Al-Husain, apa yang berlaku pada zaman khalifah-khalifah daripada Bani Umawi, mereka ni tidak henti-henti mencela ahli bait Nabi SAW di atas mimbar ketika berkhutbah. Dan perbuatan ini hanya dihentikan selepas daripada Sayyidina Umar Ibn Abdul Aziz menjadi khalifah, baru berhenti tabiat jahat ni. Merendah-rendahkan ahli keluarga Nabi, langsung tak ada cinta pada ahli keluarga Nabi. Golongan ni wujud hari ni dengan cara macam mana? Setiap kali bila kita bercerita tentang ahli keluarga Nabi, tak ada angin, tak ada ribut, dituduhnya kita sebagai Syiah. Walhal kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita menyayangi kedua-dua ahli keluarga Nabi SAW dan juga para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat-sahabat Nabi SAW tanpa ada beza pun. Siapa yang mendakwa dia cinta ahli keluarga Nabi tetapi dalam masa yang sama dia memaki hamun
ataupun dia mencela daripada mana-mana sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, maka dia bukan daripada kalangan ahli sunnah wal jamaah. Beza ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah dekat hubbus sahabah, daripada keadaan kita mencintai para sahabat. Jadi itu yang kita nak sebutkan dulu. Sebab selepas pada ni, bila kita tengok beberapa amalan yang dipermasalahkan oleh sebahagian orang-orang ini, mereka ni senang-senang je, sikit-sikit. Ni tak ada ni Syiah, ni Syiah, ni Syiah. Bukan semua. Bahkan setengah amalan tu sangat tak logik untuk dituduhkan sebagai amalan Syiah. Baik, antara amalan-amalan yang biasa kita dah buat di dalam bulan Muharram, dah bertahun-tahun angin buat, tidak ada orang mempermasalahkan, baik daripada kalangan tuan-tuan mufti, tuan-tuan qadhi, para masyayikh kita ridwanullah alaihim ajma'in semuanya, semoga Allah Ta'ala meridai mereka seluruhnya. Tetapi muncul hari ini beberapa orang yang kadang-kadang baru setahun dua balik daripada pengajian di luar negara, mungkin gah dengan kepujian yang ada pada dia, sijil-sijil yang ada dengan dia, maka dengan sewenang-wenang menuduhkan amalan-amalan yang kita lakukan ini sebagai tidak ada dalil, amalan-amalan yang bid'ah, amalan-amalan yang dituduhkan sebagai daripada Syiah dan sebagainya. Maka sebahagian orang yang bersikap ta'assub, tidak mengkaji, menelan bulat-bulat kenyataan-kenyataan ni, dan ini sangat bahaya. Sebab bila dia mula telan bulat-bulat, dia akan menimbulkan babak-babak kebencian dalam masyarakat. Bila dia tuduhkan dengan sesuatu yang tidak benar. On top of the list, speaking sikit-sikit je, yang paling nombor satu sekali bila masuk bulan Muharram ni, yang akan dituduhkan amalan yang tidak ada dalil, amalan yang bid'ah, doa awal tahun, akhir tahun. Ni zaman-zaman ada WhatsApp, nanti tuan-tuan akan tengok masuklah beberapa mesin-mesin nakal dalam WhatsApp, hukum membaca doa awal tahun, akhir tahun, hukum bla 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 bla, ambil daripada ulama-ulama mutakhirin sahaja. Dan bahkan lebih malang lagi, ambil daripada ulama-ulama daripada sebagai cik saja, kelompok mazhab tertentu saja, kemudian terus dihukumkan ini bid'ah, tidak sunnah. Bukan macam tu. Pertama sekali kita nyatakan tentang isu doa awal tahun, akhir tahun, ya, kita bersetuju untuk kita katakan memang tidak ada hadis, satu hadis pun yang menyuruh untuk baca doa awal tahun dan akhir tahun. Itu confirm, memang tak ada hadis. Akan tetapi adanya di sana dalil umum bahawa Nabi SAW setiap kali bila masuk daripada bulan baru, iaitu apabila melihat hilal, melihat anak bulan, Nabi SAW ajar sahabat-sahabat untuk bacakan doa di awal bulan yang baru. Satu, maknanya kita baca doa awal tahun di akhir tahun tu, sambil-sambil itu ialah doa di awal bulan. Maka di mana salahnya? Nabi SAW disebutkan dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat untuk membaca Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islami wat taufiq lima yuhibbu rabbuna wa yarda, rabbuna wa rabbukallah. Doa ni panjang sikit, cuma maksudnya Allah Maha Besar, ya Allah telah diperlihatkan pada kami bulan, iaitu anak bulan, dengan membawa keamanan, keimanan, keselamatan dan keislaman, dan taufik, iaitu petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan barang apa yang Allah Taala redha dan cintai. Maka Tuhan kami dan Tuhan engkau, iaitu wahai anak bulan, adalah Allah. Ini doa yang Nabi SAW ajarkan, di mana disebutkan dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Maka tak jadi salah untuk kita bacakan apa-apa doa yang baik. Satu, sebab kita nyatakan ada yang Nabi ajar pernah baca doa awal bulan, maka tak salah kalau kita baca di awal Muharram, doa awal tahun tu pun, walaupun dia tak ada hadis yang suruh baca, sebut baca doa awal tahun. Kaedah yang kedua, kenapa kita kata tak jadi masalah nak baca doa awal tahun, akhir tahun, sebab doa adalah daripada ibadah umum. Bila dia ibadah umum, doa lah nak minta apa pun. Sebagai orang pelik, doa awal tahun, akhir tahun tak boleh ustaz, Nabi tak buat. Oh, awak minta doa nak awak nak SPM tahun ni, Nabi, zaman Nabi ada SPM ke? Awak minta doa nak tambah bini seorang lagi,
Nabi ada ajar ke doa macam tu? Awak minta doa nak kaya cepat, ada ke doa dalam macam tu dalam hadis? Jawapannya tak ada. Sebab doa ini ibadah umum. Sebab tu kita katakan apa-apa lafaz doa, selagi mana maksud dia baik, dia tidak menyalahi syarak, nak amal lah, tak jadi masalah pun. Dan tak ada sebab untuk satu orang melarang seseorang berdoa. Walaupun dia kata tak boleh mengkhususkan, tidak ada dalil yang mengatakan tidak boleh mengkhususkan waktu-waktu tertentu untuk berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga berdoa secara umum. Sebagaimana yang dibuat oleh Sayyidatuna Juwairiyah radhiyallahu taala anha wa sallallahu alaiha, salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia buat? Nabi nak keluar sembahyang subuh, dia dah duduk di atas sejadah dia berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dia mengkhususkan waktu pagi untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak larang. Nabi tak kata, ni siapa dia ajar ni pagi-pagi je berzikir, waktu lain tak berzikir. Nabi tak sebut macam tu. Demikian juga dengan doa. Suka hati kita lah nak khususkan nak baca awal tahun ke, nak baca akhir tahun ke, nak minta apa pun, selagi tidak mengganggu urusan rumah tangga awak, jangan nak sibuk membid'ahkan orang. Satu kita nak sebut. Dua, amalan yang dipermasalahkan sangat dalam bulan Muharram ni, dituduhkan macam-macam. Dia sebut orang kita hari ni sibuk nak raih ma'al hijrah. Sedangkan dia kata hijrah Nabi bukan berlaku dalam bulan Muharram pun. Kenapa sibuk-sibuk nak sambut ma'al hijrah? Padahal orang macam ni dapat cuti ma'al hijrah, dia cuti juga. Tak ada lah bila dia kata haram sambut tu, kerajaan bagi cuti, tak cuti. Baik, soal untuk menyambut, sebab dia orang bawakan hadis yang Nabi SAW kata tidak ada perayaan selepas Islam kecuali Aidul Fitri dan Aidul Adha. Betul, hadisnya sahih. Tapi maksud perayaan di sini ialah perayaan yang betul-betul membawa maksud keagamaan, yang kita adakan ubudiyah khusus padanya, iaitu solat hari raya. Pernah tak tuan-tuan sambut ma'al hijrah kita buat malam ni imam buat pengumuman, okey tuan-tuan, besok pukul 8 pagi kita akan solat hari ma'al hijrah. Pernah buat tak? Tak pernah. Maka kita tidak menganggap sambutan ma'al hijrah tu sama macam kita hari raya. Demikian juga sambutan-sambutan Islam yang lainnya, sambut Isra Mi'raj ke, sambut Maulid Nabi ke, sambut Nisfu Sya'ban ke, kita tak pernah buat seperti mana hari raya. Yang ini kita tidak sampai tahap menyamakan hari-hari ini seperti mana kita merayakan hari raya. Maka kita tidak bertentangan dengan zahir hadis yang kita bawakan tadi, iaitu tidak ada perayaan selepas Islam melainkan Aidul Fitri dan Aidul Adha. Ini hujah yang pertama. Hujah yang kedua, walaupun ini bukan pendapat yang terpilih, bulan Muharram berlakunya hijrah Nabi SAW, sebab ada juga pendapat yang menyebutkan hijrah ini mula-mula berlaku dalam bulan Muharram, tapi bukan Nabi punya hijrah. Para sahabat yang mula dulu keluar daripada Mekah menuju ke Madinah, daripada kalangan al-mustad'afin yang lemah-lemah, dia keluar daripada keluar daripada Mekah menuju Madinah. Kemudian Nabi SAW menyusuli mereka dalam bulan Rabiul Awal, dan Nabi dikatakan sampai pada tarikh ngam-ngam 12 Rabiul Awal di Madinah. Akan tetapi kita meraihkan ma'al hijrah ini sebab penamaan dan penentuan Muharram sebagai bulan yang pertama adalah ditentukan oleh siapa? Oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa salamullah alaih. Kita ucapkan salam juga ke atas Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini satu syiar yang kita ahli sunnah ini dah jarang, dah tinggal mengucapkan salam ke atas ahli keluarga Nabi SAW. Sayyidina Umar termasuk keluarga Nabi SAW, dia bapa mentua Nabi. Yang ini yang kalau Syiah dengar dia tak setuju dengan kita. Sayyidina Umar Al-Khattab ketika mana masuk zaman pemerintahan dia, alhamdulillah Allah Taala rezekikan dia dengan berkembangnya kerajaan Islam merata-rata tempat. Maka ketika itu dah ada kepentingan untuk ada satu sistem kalender, yang mana sebelum-sebelum ni tarikh ni tak pernah dicatatkan dengan begitu tepat. Sebab tu zaman tahun kelahiran Nabi SAW itu
Tak ada, masih lagi diperselisihkan oleh para ulama tahun bila berlaku. Tapi tahun tersebut kata-kata orang Arab sebut sebagai apa? Sebagai tahun gajah. Demikian juga bila Nabi SAW tahun Nabi berduka apabila kepergian isteri Nabi SAW, Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu taala anha wa sallallahu alaihi, dan juga bapa saudara Nabi Abi Talib. Maka tahun tersebut sahabat gelar sebagai apa? Amun Huznun. Sahabat tak catat pun tarikh dia bila, bulan berapa, apa semua, sebab masa tu tidak ada keperluan lagi untuk mencatat. Sehinggalah bila Islam dah tersebar, Sayyidina Umar tengok kalau tak ada tarikh, kalau tak ada tulis bila ni, bila keluar arahan susah nak laksana arahan. Macam surat berkeliling lah. Cuba bayang kalau surat berkeliling ini keluar tak ada tarikh. Jam juga kita nak buat ke tak nak buat. Tak buat potong gaji. Nak buat tak tahu bila kena mula. Menyedari kepentingan ni, Sayyidina Umar Al-Khattab susun dan berbincang dengan para sahabat, berbincang dengan para ahli syura, ahli al-halli wal aqdi. Bincang, mereka sepakat kata kita perlu buat satu takwim. Maka Sayyidina Umar tanya, nak buat atas dasar apa? Nak namakan dengan apa takwim ni? Sahabat-sahabat kata kita ambil lah sebenarnya peristiwa kelahiran Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar kata tak setuju, sebab sama macam orang Kristian. Tahun Masihi yang kita pakai hari ini tahun 2017, gereja yang duk susun berdasarkan tahun kelahiran yang dikatakan tahun kelahiran Nabi Isa AS. Jadi Sayyidina Umar kata tak nak, nanti sama macam Kristian. Ini sebagian sahabat cadangkan, letaklah tarikh ni, bidayah dia mula daripada tarikh Nabi SAW menerima wahyu. Juga Sayyidina Umar Al-Khattab tak setuju, sebab dia kata Nabi-Nabi lain pun menerima wahyu. Dia nak cari satu peristiwa yang special yang berlaku pada Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, tapi tak berlaku pada Nabi yang lain. Akhirnya ada satu orang lain, sahabat yang lain, mengemukakan cadangan, kenapa kita tak buat sebenarnya hijrah Nabi SAW. Sayyidina Umar tu setuju. Dan Sayyidina Umar meletakkan permulaan daripada tahun hijrah itu bermula daripada Muharram. Sebab tu kita sambut Ma'ah Hijrah ni, sebab Sayyidina Umar yang namakan tahun ni tahun hijrah dan mula pada awal Muharram. Jadi tak masalah pun. Isu nombor 2, iaitu sambutan awal Muharram. Pendek cerita, kalau ada jumpa orang yang jenis banyak bunyi sangat, cakap dia lain kali kalau awak betul-betul nak pegang sangat, kono-kono tak nak buat bid'ah sangat, tak sambut sangat Ma'ah Hijrah, awak jangan cuti hari orang cuti Ma'ah Hijrah, tolong masuk kerja. Itu baru sungguh. Ini kan mulut bising kata tak nak sambut, tak nak apa, orang bagi cuti juga. Ini orang-orang yang seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saff, kaburat syaitan Allah antaqulu ma la taf'alun. Besar kebencian Allah atas orang-orang yang mereka perkatakan apa yang tidak dia perkerjakan. Isu yang ketiga dalam bulan Muharram, yang banyak orang marah sangat, isu dalam menyambut hari Ashura. Baik, hari Ashura, hari ke-10 daripada bulan Muharram, kita sebutkan tadi berlaku beberapa peristiwa. Antaranya dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnad dia disebut antara peristiwa yang berlaku pada hari tersebut. Tadi kita dah sebut dalam riwayat Bukhari tentang peristiwa diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan Nabi Musa alaihissalam dan juga Bani Israel daripada kejaran tentera Fir'aun. Maka diceritakan juga kisah yang lain, peristiwa yang lain berlaku dalam bulan Muharram ini adalah terlamatnya ataupun mendaratnya kapal Nabi Nuh alaihi salam atas Bukit Judi. Bukit Judi ni wallahu alam lokasi tepatnya kat mana, tapi dia tidak ada kena-mengena dengan Genting Highland lah. Itu Bukit Judi juga, tapi Bukit Judi Malaysia. Dia mendarat di Bukit Judi dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala pada Yaum Ashura, hari ke-10 Muharram. Jadi oleh kerana itu para ulama ahli sunnah wal jamaah ada beberapa pendapat, sebahagian yang lain mengesyorkan beberapa amalan untuk dilakukan pada hari Ashura. Akan tetapi antara amalan-amalan yang Nabi SAW anjurkan pada hari Ashura, yang pertama sekali ialah puasa pada hari Ashura.
Yang ini puasa pada hari ke-10 Muharram itu sendiri. Tahun ni sejak saya dah tanda dah kalender, takut salah tanda. Ashura tahun ni dia akan jatuh pada 1 hari bulan 10, hari Ahad. 1 hari bulan 10 hari Ahad tu hari Ashura untuk tahun ni. Boleh tanda siap-siap pada kalender, takut-takut lupa nak puasa. Tak dosa pun kalau lupa. Cuma rugilah. Orang Melayu kita ni dia silap sikit bila sebut benda sunat ni, dia kata, "Ustaz, tak apalah, benda sunat tak buat tak apa, tak dosa." Silap. Tak buat rugi. Benda sunat ni bukan tak buat tak apa. Tak buat rugi. Dan riwayat yang lain Nabi SAW seperti mana disebutkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, dia kata kalau Nabi SAW antara Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Mas'ud, minta maaf saya terlupa, terkeliru saja antara dua orang Abdullah. Tapi salah seorang daripada mereka mengatakan Nabi SAW kalau ditakdirkan masih ada hayat Nabi SAW pada tahun hadapan, Nabi akan berpuasa juga pada hari yang ke-9 daripada bulan Muharram, dia sebut sebagai hari Tasu'ah. Maknanya sambil-sambil nak puasa hari 1 hari bulan 10 hari Ahad tu, puasa juga 30 hari bulan 9 hari Sabtu. Atau dengan riwayat lain Nabi SAW beritahu supaya menyalahilah kalian akan Yahudi dan Nasara, iaitu jangan berpuasa pada hari Ashura saja, tapi puasalah juga sehari sebelum ataupun sehari selepas. Maka boleh juga kalau sebahagian orang nak ambil kelebihan yang lagi besar, puasa direct terus 9, 10, 11 3 hari. Tapi kalau larat nak sambung terus lagi comel, sambung terus dengan puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih 12, 13, 14. Kalau larat lah, tak larat tak apa, beritahu je. Sebab kadang-kadang tukang beritahu ni pun dia pun lupa juga. Puasa pada hari Ashura. Okey, settle bab puasa dulu. Okey, baik, antara amalan-amalan yang ulama-ulama kita buat, kadang-kadang benda tu tak jadi masalah nak buat pun, antaranya lah paling famous sekali yang suka sangat puak-puak ni tuduh amalan Syiah, malam masak bubur Ashura. Bubur Ashura ni disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam Jam'ul Fawaid dan dinukil daripada kitab Nuzhatul Majalis, satu cerita, satu hikayat. Sebab Syekh Daud Al-Fatani tidak sebutkan ini sebagai hadis, disebutkan sebagai ini dikatakan kil. Bila kil ni dia hikayat, dia cerita saja. Cerita apa masalah dia, betul tak betul itu tak jadi masalah, betul tak betul itu tak jadi masalah, sebab dia cerita. Seperti mana Nabi SAW memberikan panduan apabila kita dengar sesuatu daripada Bani Israel, iaitu yang kita panggil sebagai Israiliyat, Nabi bagi panduan jangan salahkan dan jangan terima juga bulat-bulat, tapi riwayatkan, boleh cerita. Jadi antara cerita yang dibawa oleh Syekh Daud Al-Fatani, yang sebahagian ustaz-ustaz kita yang mungkin balik Malaysia tak ada kerja, jadi dia buat kerja untuk mencerca para ulama dahulu, ialah dengan mengatakan riwayat ni tak ada asal usul, ini cerita Syiah dan sebagainya, iaitu cerita apabila mendaratnya kapal Nabi Nuh AS. Ya Allah, siapa pula mengamuk. Mendaratnya kapal Nabi Nuh AS di Gunung Judi, maka ketika tu semua orang tak ada makanan, disuruh bawakan segala apa-apa yang ada lah tinggal. Maka adalah bawa keluar jagung, ada bawa keluar kacang merah, kacang hijau, kacang tanah, kacang dal dan segala macam kacang yang ada lah. Masak jadilah bubur Ashura. Ini ceritanya. Tapi cerita ini memang tak dapat dipastikan sama ada betul ke ataupun tidak ke. Tapi ulama-ulama kita dulu buat. Dan kalau kita tengok hikmah dalam memasak bubur Ashura ni, silap air bulan daripada orang yang kata tak ada dalil apa semua, seolah-olah macam perbuatan tu haram dan dosa. Antara benda yang mereka tidak teliti sebenarnya, daripada amalan masak bubur Ashura ni, silap air bulannya boleh dapat pahala. Dekat mana yang boleh dapat pahala? Yang pertama sekali, dengan keadaan menghidupkan suasana gotong royong dalam perkara-perkara kebajikan, iaitu kita masak ramai-ramai dan kita makan ramai-ramai, beri makan ramai-ramai. Satu kebajikan, dalil umum dalam Quran, Allah Ta'ala beritahu dalam surah Al-Ma'idah,
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong bantu kalian atas perkara yang mendatangkan kebajikan dan juga takwa, dan jangan bertolong bantu kalian atas perkara yang mendatangkan dosa dan permusuhan. Kumpul duit ramai-ramai, beli barang sikit seorang, masak ramai-ramai, tak jadi masalah. Boleh pahala dari situ untuk benda yang baik. Pahala yang kedua, dah masak bubur Asyura ramai-ramai, bagi-bagi sikit seorang, walaupun orang yang tidak terlibat untuk keluar duit pun, pahala sedekah kat situ. 2. 3, pahala masuk waktu dah ke belum? Belum. Kita berhenti azan dulu. Masih lagi sambung dalam masalah cerita pahala yang secara tidak langsung didapatkan bila dia masak bubur Asyura tadi ramai-ramai. Dan ini perkataan Syekh Daud Fatani yang kebiasaannya orang-orang yang mengkritik Syekh Daud Al-Fatani, dia tertinggal perkataan akhir apa yang Syekh Daud Fatani sebut. Di akhir masalah ni Syekh Daud Fatani sebut daripadanya itu pahala amat besar bagi orang yang menjadi demikian dan memberi makan segala fuqara dan masakin, maka dinamakan bubur Asyura jika bid'ah sekalipun adalah bid'ah sanah dengan qasad, iaitu dengan niat memberi makan orang fuqara dan miskin. Ini cerita dia. Bukannya Syekh Daud Fatani kata dapat pahala sebab menghidupkan konon-konon masak bubur Asyura ni sebab ada hadis, bukan macam tu. Syekh Daud Fatani kata dapat pahala sebab tujuan apa? Bagi makan fuqara wal masakin. Dah apa masalahnya nak bagi makan orang fakir miskin? Pahala yang nombor 3 bersabit dengan buat bubur Asyura ni. Buat bubur Asyura, kan kita puasa kan hari Asyura, buat makan buka puasa, jamu orang buka puasa. Sabit lagi warid daripada hadis antara riwayat Imam Tirmizi, yang mana Nabi SAW beritahu orang yang bagi makan orang berbuka puasa akan dapat pahala sama macam orang berpuasa, tak merasa orang berpuasa tu sedikit pun. Kan 3-in-1 tu dah macam Nescafe. Kalau tak nak juga, tak apalah, jangan larang orang lain buat. Itu dah masalah yang pertama. Dia tak bagi buat Asyura sebab dia kata riwayat tu riwayat tak sahih. Tak apalah, kita dah beritahu memang riwayat tu tak boleh nak cek pun. Tak apalah, kita mengakulah riwayat tu tak sahih. Tapi tak sahih sekalipun, tujuan asal masak bubur Asyura dia bukan sebab meraihkan daripada cerita tadi, tetapi Syekh Daud Fatani sebut tu dengan qasad memberi makan fakir miskin. Itu cerita dia. Jadi kesimpulannya, kalau Masjid Ibn Abbas buat bubur Asyura, jangan lupa hantar saya sikit. Kemudian isu yang bersabit juga dengan bubur Asyura ni, dituduhkan bubur Asyura ni daripada Syiah. Ni satu kenyataan, banyak juga ustaz-ustaz suka sebut benda ni, tapi saya cuba cek benda ni dalam kitab-kitab Syiah, tak jumpa. Wallahualam, kalau ada lah ustaz-ustaz yang masih lagi tak ada pekerjaan nak sibuk bawa cerita benda ni, tolong didatangkan kitab Syiah yang mana cerita pasal bubur Asyura. Kitab yang mana? Biharul Anwar oleh Al-Majlisi, Usulul Kafi bagi Ya'qub Al-Kulaini. Ini antara kitab yang besar yang banyak riwayat. Rawdah Al-Kafi juga oleh Al-Kulaini. Kitab yang mana kitab Syiah? Tolong tunjuk. Setakat sebut ni bagi pada Syiah, saya boleh. Dah orang Syiah semayang, kita semayang, ni ambil pada Syiah ni. Sekadar tuduhan, tak ada bukti. Satu. Yang kedua, kenapa kita kabur masuk bubur Asyura tak sabit langsung dengan Syiah? Sebab Syiah pada hari Asyura kita dah cerita tentang peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain, dan kita kata sikap orang-orang Syiah berlebih-lebihan bersedih dalam meraihkan mengenang kematian kesyahidan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa sallamullah alaih. Maka logik dia, orang tengah sedih, ada masa ke nak sibuk masak? Orang tengah bersedih dengan kematian, ada masa ke dia nak sibuk-sibuk memasak, berkenduri kendara? Sudah tentu tidak. Orang tengah sibuk bersedih. Dari situ pun, dari segi logik akal, bagi mereka yang ada akal, dia tak kata gamak, dia kata ni bubur Asyura mari pada Syiah. Tak betul.
benda yang dah agak beberapa tahun dimomokkan, ditipukan pada masyarakat, kemudian orang semua jaja cerita berbuat Asyura mari pada Syiah. Ambil daripada mana? Wallahu alam, tak tahu. Dalam kitab Syiah tak ada sebut. Dari segi logik pun tak kena. Jadi kalau siapa-siapa yang masih nak pegang lagi, tolong dibuktikan daripada celah mana berbuat Asyura ni mari pada Syiah. Dan yang ketiga kita sebutkan, kalau sungguh pun dia mari pada Syiah sekalipun, kita dah sebutkan di awal tadi sebagai mukaddimah, kita beritahu Syiah kita tidak hukum kafir. Jadi apa masalahnya kalau masuk daripada sungguh pun daripada masakan Syiah? Apa masalah? Tak ada masalah. Sebab Nabi SAW seperti mana yang warid daripada banyak hadis, Nabi pernah makan je masakan daripada orang Yahudi. Yahudi tu bukan Syiah lagi dah. Yahudi memang sarih kafir. Nabi makan tak jadi masalah pun. Dah kenapa tiba-tiba Syiah buat? Takut sangat. Tak jadi Syiahnya lah, makan bubur Asyura tu makan je lah. Kalau tak nak bagi saya. Kemudian yang ketiga, amalan yang dimarahkan juga oleh sebagian orang ni, ialah amalan-amalan yang lain yang disebut oleh Syekh Daud Al-Fatani dalam kitab yang sama, Jam'ul Fawaid. Pada amalan-amalan hari Asyura antaranya Syekh Daud sebut melapangkan belanja bagi ahli keluarga rumah, akan diberikan kelapangan rezeki. Kemudian dianjurkan supaya mengusap kepala anak yatim, dan mendoa serta mengembirakan mereka pada hari Asyura. Kemudian memakan celak. Akan tapi kalau kita cermatkan kenyataan Syekh Daud Al-Fatani dalam kitabnya itu, dia tidak menyandarkan ini sebagai hadis. Dia menyebutkan ia sebagai umum, tajribah, daripada pengalaman, benda-benda yang daripada pengamalan para ulama yang bersumberkan daripada pengalaman mereka, berdasarkan pengamalan mereka. Juga kita tak boleh nak tuduhkan sebagai benda itu bid'ah ataupun benda itu tak boleh dibuat, tak jadi masalah. Bahkan ada sebahagian ulama yang mereka beramal benda itu memang tak ada dalam hadis pun, tapi mereka beramal. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, pendiri mazhab Hanafi. Sebahagian riwayat-riwayat menceritakan tentang manaqib kisah Imam Abu Hanifah. Antaranya Imam Abu Hanifah setiap malam mengkhatamkan Quran dalam 2 rakaat sembahyang. Memang tak ada hadis, dia buat. Dan siapa-siapa yang mampu nak buat, ambil pengalaman Imam Abu Hanifah, silakan. Riwayat yang lain sebut Imam Ahmad bin Hanbal, masa dia sihat, masa dia muda, setiap malam dia akan solat 300 rakaat. Sebahagian yang lain tulis 1000, wallahu alam, saya baca 300. Tapi lepas pada dia tidak sihat, di hujung-hujung usia dia, sebab dia pernah diuji dengan diseksa oleh pemerintah, dikurangkan jumlah rakaat jadi 100. Siapa yang rasa kuat nak buat, silakan, tak jadi masalah. Memang tak ada hadis pun, tentu ulama buat. Kalau dengan alasan Nabi tak buat, setiap benda baik mesti Nabi buat dulu dan sebagainya, alamatnya susahlah. Segala benda tentulah Quran dan hadis telah tafsirkan siap-siap, telah perincikan siap-siap apa yang boleh, apa tak boleh. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kaedah-kaedah yang umum. Demikian apabila sahabat faham benda ni, maka sahabat buat kadang-kadang sebelum Nabi ajar lagi. Seperti mana pernah satu hari Nabi SAW salat, ini ada dalam Sahih Muslim. Tiba-tiba bila Nabi rukuk, Sami Allahu liman hamidah, ada sahabat pergi jawab apa? Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Habis sembahyang, Nabi SAW tanya, siapa yang baca tadi? Sahabat yang baca tadi takut nak mengaku, takut Nabi marah, sebab Nabi tak pernah ajar baca macam tu. Nabi tanya kali kedua, tak jawab. Kali ketiga, tak jawab. Kali empat, Nabi beritahu, sebab aku tengok malaikat berlumba-lumba nak mencatat pahala bacaan tersebut, baru sahabat tadi mengaku angkat tangan. Ini menunjukkan sahabat faham kaedah umum, apa-apa benda yang baik selagi tidak bertentangan dengan dalil umum, dia buat dulu. Kalau benda tu sungguh Nabi SAW tak setuju, Nabi akan menyatakan dan Nabi akan tegah. Maka begitu juga yang kita fahami, apa-apa benda daripada amalan-amalan kebaikan yang umum nak dibuat meskipun dia tidak ada dalil yang menyuruh, tak jadi masalah. Sama juga dengan anjuran yang dibuat oleh Syekh Daud Al-Fatani ni, siapa nak buat, buatlah.
Mungkin jadi marah sangat tu bukan apa, sebab bini dia baca pasal benda tu, dia kata bang, ni Syekh Daud Fatani kata sunat melapangkan belanja, hari ni bagi lebih sikit lah duk belanja dapur. Tu marah sangat tu agaknya. Tak jadi masalah, buatlah apa-apa amalan kebaikan yang ada dalam bulan Muharram dan juga ada pada hari Ashura, dan kita nyatakan mauqif stand kita ahli sunnah wal jamaah dalam menyambut hari Ashura. Beza kita dengan Syiah ialah kita meraihkan hari Ashura, memperingati hari Ashura, hari terbunuhnya Sayyidina Husain. Kita juga bersedih, tetapi kita tidak berlebihan bersedih, sebab ada juga sahabat-sahabat Nabi yang lain meninggal sebagai syahid, dan Nabi iktiraf mereka sebagai syahid pada ketika mereka hidup lagi. Antaranya siapa? Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan, yang mana satu peristiwa Nabi bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhum wa sallallahu alaihim, naik ke Gunung Uhud. Maka Gunung Uhud ni kerana gembira menerima tetamu, 4 orang tetamu yang begitu istimewa, dia telah bergoncang. Tapi bukan goncang macam gempa bumi, dia bergetar. Maka Nabi SAW menghentakkan tongkatnya, uthbut ya Uhud, berhenti wahai Uhud, duduk diam-diam. Sebab di atas kamu ni ada seorang Nabi dan ada seorang Siddiq, merujuk pada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa sallallahu alaihi, dan syahidan, ada 2 orang syahid, iaitu Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhuma wa sallallahu alaihima, yang syahid dibunuh. Sayyidina Uthman sampai sekarang kita tak tahu siapa pembunuhnya. Sayyidina Umar dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi. Mereka juga syahid, tapi kita tidak berlebih-lebihan dalam menangisi kepergian mereka. Dan dikatakan Sayyidina Uthman pun meninggal dunia dalam bulan Muharram. Jadi tidak ada sebab untuk kita berlebih-lebihan untuk bersedih memperingati peristiwa Ashura. Tetapi nak bersedih boleh, sebab kita dah sebutkan tadi di awal tadi, hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi pun bersedih bila dapat berita Sayyidina Husain akan terbunuh. Nabi menangis, nak menangis sebab teringat Sayyidina Husain, silakan. Sebab Sayyidina Husain memang manusia yang layak untuk kita muliakan dan kita ingat, sebab dia adalah cucunya Nabi SAW, penyejuk mata Nabi SAW, yang Nabi beritahu pada Sayyidina Abu Usamah, ataupun mungkin dari riwayat lain, saya terlupa nama sahabat tersebut. Nabi dukung Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Nabi letak dalam selimut. Maka sahabat ni tanya, apa tu ya Rasulullah? Nabi tunjuk, ni cucu aku. Allahumma inni ahibbuh, aku mencintai dia, mencintai cucuku ini. Fa ahabba man ahibbuh, maka cintailah ya Allah sesiapa yang mencintai dia. Bahagian daripada iman ialah mencintai ahli keluarga Nabi SAW juga, seperti mana kita mencintai dan menyayangi para sahabat ridwanullah alaihi ajma'in. Jadi sikap kita hari Ashura sambut, kita sedih juga atas peristiwa tu, tapi tak lebih-lebih. Dalam masa yang sama kita zahirkan juga kegembiraan, sebab Nabi SAW sendiri bergembira dengan hari Ashura, dengan Nabi berpuasa. Seperti mana kita sebutkan tadi, Nabi berpuasa pada hari Ashura, maka kita meraihkan kegembiraan seperti mana Nabi bergembira, kita puasa juga. Dan ditambahkan lagi perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau mengatakan ahli sunnah tidak bersedih pada hari Ashura, yang ini tidak meratapi kesyahidan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu wa sallallahu alaihi, kerana kita mengetahui peristiwa itu adalah sebab terangkatnya maqam Sayyidina Husain di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan benarnya janji Allah terhadap Sayyidina Husain bahawa dia adalah sayyidus syabab ahlil jannah, penghulunya bagi pemuda-pemuda di syurga. Itu sikap kita ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya ingat itu saja yang dapat kita kongsikan dalam merungkai kekeliruan umat dalam masalah permasalahan Muharram dan benda-benda yang berkait dengan Muharram. Jadi lepas pada ni nak buat apa-apa, buat silakan. Kalau ada orang yang nak sibuk-sibuk bid'ah, kata tak apalah, bid'ah untuk awak, saya tak kisahlah, saya nak buat, buatlah. Awak tak nak buat, sudah. Yang penting jangan sampai tahap kafir mengkafirkan. Sebab kita kena hati-hati, bermula daripada orang ini membid'ahkan amalan-amalan ini, dia akan membawa kepada kafir mengkafirkan. Sebab apa? Sebab mereka memandang orang yang buat bid'ah ini, kalau mereka ambil pada zahir hadis, kebanyakan mereka ini tak belajar hadis pun, ambil pada zahir hadis je, mereka faham kullu dhalalatin finnar wa kullu dhalalatin wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
Mereka faham semua perbuatan bid'ah itu sesat, dan setiap apa sesat dalam neraka. Jadi dalam neraka dia apa maksud dia? Kafir lah. Itu yang mulanya nanti sebahagian orang seperti mana yang mereka ini terdakwah dengan Daesh, pergi tembak orang Islam sebab alasan mereka dah jatuh kafir. Sebab apa? Sebab bawa bid'ah, sebab buat syirik. Mula daripada benda-benda gini lah, kecil gini. Jadi kena hati-hati dan pantau-pantau ahli keluarga, takut ada yang dah tersampuk dengan virus-virus macam ni. Tolong dipahamkan balik elok-elok. Bukan semua amalan yang kita buat ni mudah-mudah nak tuduhkan Syiah, mudah-mudah nak tuduhkan bid'ah, mudah-mudah nak dikatakan tidak ada dalil. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf banyak pula terambil masa. Biasalah sekali-sekala dapat mikrofon ni seronok juga. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada rezeki dan kesempatan kita bertemu lagi. Lagi sekali mohon maaf atas kesilapan, kekasaran tutur bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.